Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran ibadah untuk tajuk wuduk bahagian 1. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan wuduk? Apakah yang dimaksudkan dengan wuduk? Wuduk boleh dibahagikan pengertiannya kepada dua, iaitu pengertian wuduk dari segi bahasa dan juga yang kedua, pengertian wuduk dari sudut istilah syarak. Baiklah, wuduk menurut bahasa adalah bersih atau indah. Wuduk menurut bahasa adalah bersih atau indah. Manakala wuduk menurut istilah syarak pula adalah membersihkan anggota badan dengan air yang suci dan mensucikan sesuai dengan syarat dan rukun-rukun yang tertentu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun-rukun wuduk. Apakah yang dimaksudkan dengan rukun wuduk? Rukun wuduk adalah perkara-perkara asas yang wajib dilakukan ketika berwuduk. Sekiranya salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka wuduk kita tidak sah. Dan apabila semua perkara rukun sudah dilakukan, maka sahlah wuduk yang dilaksanakan. Baiklah, rukun-rukun wuduk. Rukun-rukun wuduk ada 6 dan yang pertama adalah niat. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Rukun yang keempat adalah menyapu sedikit air di bahagian kepala. Yang keempat, menyapu sedikit air di bahagian kepala. Rukun yang kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Yang kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, tertib. Dan yang terakhir, tertib. Apakah maksud tertib di dalam rukun wuduk? Tertib bermaksud setiap rukun wuduk perlu dilakukan menurut urutannya yang telah ditetapkan. Yang mana didahulukan, perlu didahulukan, yang mana kemudian dikemudiankan. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk ada 5. Yang pertama, Islam. Yang pertama, Islam. Wuduk orang bukan Islam adalah tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Yang kedua, mumayyiz. Apakah yang dimaksudkan dengan mumayyiz? Mumayyiz adalah dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Wuduk orang yang belum mumayyiz adalah tidak sah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar. Apakah maksud hadas besar? Dan apakah contoh hadas besar? Contoh hadas besar adalah apabila seseorang sedang mengalami haid ataupun sesudah berjima ataupun keluar mani, darah nifas dan darah wiladah. Syarat sah wuduk yang keempat adalah membasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan tidak mensucikan adalah tidak sah wuduknya. Sebagai contoh, air teh adalah air yang suci. Akan tetapi, air teh bukanlah air yang mensucikan. Dan yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit.
Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Sebagai contoh, jika terdapat cat ataupun balutan kain pada tangan yang menghalang air untuk sampai kepada kulit, maka wuduk yang dilaksanakan adalah tidak sah. Baiklah, seterusnya, perkara sunat ketika berwuduk. 10 sunat wuduk adalah amalan yang digalakkan untuk dikerjakan sama ada sebelum kita mengambil wuduk ataupun semasa kita mengambil wuduk ataupun selepas kita mengambil wuduk. Mari kita lihat perkara-perkara sunat semasa berwuduk. Yang pertama adalah memulakan wuduk dengan bacaan bismillah. Memulakan wuduk dengan bacaan bismillah. Sunat ini adalah sunat sebelum kita berwuduk. Yang kedua adalah membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke pergelangan. Yang kedua, membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke pergelangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang ketiga, berkumur-kumur. Seterusnya, yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya semula. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya semula. Untuk membasuh tangan, pergelangan tangan, memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur adalah perkara sunat yang dilakukan sebelum kita berwuduk. Seterusnya, yang kelima, menyapu keseluruhan kepala. Yang kelima, menyapu keseluruhan kepala. Adapun menyapu air di bahagian kepala merupakan rukun di dalam wuduk, akan tetapi di dalam rukun menyapu air adalah menyapu sebahagian kepala, iaitu menyapu sedikit daripada bahagian kepala. Adalah menjadi perkara yang sunat dan mendapat pahala yang besar apabila kita menyapu keseluruhan kepala kita dengan air. Yang keenam, membasuh kedua-dua belah telinga. Yang keenam, membasuh kedua-dua belah telinga. Yang ketujuh, menggosok celah-celah jari kaki dan tangan. Menggosok celah-celah jari kaki dan tangan. Yang ke-8, berturut-turut antara satu dengan yang lain. Yang ke-8, berturut-turut antara satu dengan yang lain. Baiklah, seterusnya, perkara sunat yang ke-9 adalah mengulang 3 kali perbuatan. Mengulang 3 kali perbuatan untuk setiap perbuatan di dalam wuduk. Dan yang terakhir, yang ke-10, berdoa selepas berwuduk. Membaca doa selepas berwuduk. Adapun perkara sunat yang ke-10 ini merupakan perkara sunat selepas berwuduk. Baiklah, kita pergi kepada perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu daripada qubul dan dubur. Yang pertama, keluar sesuatu daripada qubul dan dubur. Sebagai contoh, apabila seseorang berkentut ataupun buang air kecil ataupun buang air besar. Yang kedua, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik. Bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik. Apakah yang dimaksudkan dengan bukan mahram? Bukan mahram adalah seseorang yang tidak mempunyai pertalian darah dengan kita dan diharuskan berkahwin dengannya. Oleh itu, bersentuhan antara lelaki dan perempuan akan dan boleh menyebabkan wuduk kita terbatal.
Yang ketiga, perkara yang membatalkan wuduk yang ketiga adalah hilang akal kerana gila, mabuk, pengsan atau mengambil ubat yang menghilangkan ingatan. Sekiranya pada suatu hari kita telah mengambil wuduk dan kita jatuh pengsan, maka wuduk kita terbatal. Seterusnya, yang keempat, menyentuh kemaluan manusia tanpa berlapik. Menyentuh kemaluan manusia tanpa berlapik. Yang kelima, tidak tidur yang tidak tetap punggungnya. Yang kelima, tidur yang tidak tetap punggungnya. Sekiranya kita tidur dalam keadaan kita berwuduk tanpa punggung kita bergerak ataupun tanpa kita bergerak, wuduk kita adalah tetap ada dan tidak terbatal. Yang keenam, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam iaitu murtad. Sekiranya seseorang itu telah berwuduk akan tetapi kemudiannya dia murtad, maka terbatallah wuduknya. Kerana syarat sah wuduk yang kita bincangkan pada awal pelajaran tadi adalah seseorang itu mestilah Islam. Kerana wuduk bukan Islam adalah tidak sah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan makruh? Dalam Islam adalah sesuatu amalan yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa apabila mengerjakannya. Berlawanan dengan perkara sunat. Perkara sunat adalah sesuatu amalan yang diberi pahala jika dilakukan dan tidak pula berdosa apabila meninggalkannya. Baik, 7 perbuatan makruh ketika berwuduk. Yang pertama, berwuduk di tempat najis. Berwuduk di tempat najis. Oleh itu adalah tidak digalakkan untuk mengambil wuduk di dalam tandas. Kerana tandas adalah tempat najis. Makanya, mengambil wuduk di dalam tandas adalah makruh. Yang kedua, berlebihan dalam menggunakan air. Yang kedua, berlebihan dalam menggunakan air. Air pilih yang dibuka dan dibiarkan mencurah-curah adalah makruh ketika mengambil wuduk. Yang ketiga, membasuh melebihi 3 kali. Yang ketiga, membasuh melebihi 3 kali. Adalah makruh membasuh anggota wuduk melebihi 3 kali kerana kali yang keempat dikira sesuatu pembaziran air. Yang keempat, meninggalkan perkara sunat ketika berwuduk. Yang keempat, meninggalkan perkara sunat ketika berwuduk. Perkara sunat adalah sesuatu yang memberi pahala lebih kepada kita. Dan sekiranya kita meninggalkan perkara-perkara sunat di dalam wuduk, hukumnya adalah makruh. Baiklah, perkara makruh yang kelima adalah mendahulukan anggota kiri daripada anggota kanan. Mendahulukan anggota kiri daripada anggota kanan. Adalah makruh sekiranya kita mendahulukan basuhan tangan kiri berbanding basuhan tangan kanan dahulu. Perkara makruh yang keenam adalah berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Perkara makruh yang keenam, berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ketika dia berwuduk adalah makruh hukumnya bagi orang tersebut untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya kerana ditakuti terbatal puasanya. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah bercakap-cakap ketika berwuduk.
bercakap-cakap ketika berwuduk. Seseorang yang berwuduk adalah makruh untuk bercakap-cakap dengan orang lain kerana dikhawatiri terlupa akan susunan urutan rukunnya. Jadi, sekian sahaja pelajaran wuduk kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.